Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada hari ini, dan hari ini kita bersama sahabat kita Mansha. Apa khabar sahabat? Kabar baik, Alhamdulillah. Buat masa ini, setakat point hari ini, red arrow ke green arrow sahabat? Setakat ni red arrow sebab Red arrow. kebanyakan manager-manager diorang guna triple cap dan juga itu assistant manager lah. So untuk game week 23 ni saya belum 24 ni saya belum guna apa-apa lagi lah chips. Wah, sedap lah. Ada chip lagi Saya ada 4 chips lagi ni. Oh, banyak. Depan ni sedap lah. Depan ni hijau lah. Itulah tu yang kena tengok mana game week yang sesuai lah, sebab sekarang kan kita ada tu Carabao Cup dan juga FA Cup. So kita akan tengok selepas semua perlawanan ni berakhir, so akan kita tengok lah mana-mana jadual blank yang double game week yang akan datang. So kita akan tengok daripada dorang punya result lah untuk ini malam dan beberapa hari yang akan datang lah. Jadi pagi tadi Chelsea dah kalah. Ada harapan tak blank tu? Ya, tak blank 30, tak silap saya di 34 kah game. Jadi kita dah boleh rancang lah macam tu. Lebih rancang. Suatu saya cakap tadi, kita tengok bagi habis dulu game yang berlawan sekarang ni. Nanti kita akan buat keputusan sehari ataupun 2 hari sebelum game 25 ni lah. Baik sahabat, soalan cepu emas. Adakah sahabat penjual Chris Wood? Menangan saya ada Chris Wood, saya akan simpan lah. Walaupun sudah kena bantai 7-0, tapi saya rasa dia ada improve. Lepas tu dia bangkit, tewaskan dia kalah 5-0 dan bangkit lawan Brighton 7-0. Ada yang sahabat simpan lagi Wood? Ya, saya simpan lah. Saya simpan Woods ni lah. Sebab dikala ada yang menjual Woods yang baru-baru ni, dia hat-trick pula. Itu bikin sakit hati tu kalau begitu. Saya ada kurang sikit sakit hati. Saya jual game week masa dia blank. Masa Gakpo dapat 16 poin tu saya dah jual. Tapi yang jual minggu ni bisa sahabat. Wah, itu memang. Sebab dia hat-trick lah. Itu yang sakit tu. Siapa yang jual, sebab banyak yang beli Gakpo, jual Woods. Gakpo dia dapat 1 assist silap saya. Tapi Woods dia dapat hat-trick. Itu memang sakit lah. Jadi saya kekalkan lah untuk Woods ni. Okey, faham. Baik sahabat, kita teruskan kepada soalan Q&A. Soalan yang pertama, Chris Wood menentang Fulham adalah perangkap untuk game week ke-25. Apa pandangan sahabat? Sebagai mana saya cakap tadi lah, dalam 6 perlawanan yang lalu, Woods ni dia hanya blank sekali sahaja. Itu pun waktu diorang kena bantai 5-0 lah. Lepas tu dia bangkit balik untuk menang 7-0. So saya rasa penjualan Woods ni untuk ini minggu mungkin banyak lah, sebab diorang akan berupa kepada Aston Villa asset dan juga Liverpool asset lah, sebab diorang dapat double game week untuk game week 25 ni. Tapi bagi saya akan tetap simpan Woods, sebab dia ni anytime boleh sekolah. Lagi pula dia ni penalty taker. So saya akan simpan lah. Walaupun saya tengok dia punya FDR ni agak merah, tapi dia skor tu tetap ada. Jadi saya akan simpan lah. Jadi soalan ni dia apa tu, follower ni dia dah jual sahabat game week ni. Dia dah rasa bisa ni. Soalannya adakah dia sesuai beli game week ni menentang Fulham? Memenangkan, saya tengok daripada itu status yang terbaru untuk fantasi ni, Woods adalah player kedua yang diorang beli untuk game 25 ni selepas Clever. So serasa
kalau ramai-ramai beli Woods ni mungkin ada sesuatu lain ni. Mungkin yang ada, saya rasa mungkin dia boleh score lah ni. So, saya tengok daripada status fantasi, dia adalah player kedua selepas Kluivert. Pembelian kedua yang terbanyak lah. So saya rasa kalau mungkin sakit hati gara-gara hat-trick tu, saya rasa kamu belilah, kamu kalau rasa itu yang berbaloi lah. Saya rasa belilah kalau kamu rasa dia okey, beli Woods lah. Lagi pula Forest ni dia punya respon panjang, so bolehlah diorang rest daripada itu cup yang berlangsung sekarang ni. Faham. Jadi jawapan sahabat beli Chris Wood. Soalan seterusnya, Kluivert menentang Southampton away ataupun Rodgers double game week 25. Apa pandangan sahabat? Ini pun banyak juga dibincangkan di YouTuber sekarang ni tentang Kluivert dengan Rodgers ni. So mereka ni pun ada kelebihan masing-masing lah. Sebab Rodgers ni dia akan double game week, dan pula Kluivert ni akan menentang Southampton pun yang tahu yang kira teruk jugalah memang Southampton ni. So kalau ikutkan kedua-duanya, mungkin saya lebih pilih kepada Kluivert lah. Sebab kenapa saya pilih, sebab Rodgers ni sekarang ni kita tahu Aston Villa banyak beli player baru seperti itu Rashford, itu juga Asensio dan juga Mellon. So saya rasa Rodgers punya minit permainan selepas ni pun saya rasa akan terganggu lah. Confirm yang baru orang beli ni, Aston Villa baru beli ni, mungkin dia akan masuk untuk pertukaran lah. Mungkin minit 60, mungkin minit ke 70 Rodgers akan keluar untuk menggantikan mungkin Rashford ke, mungkin Asensio ke. So agak tergugat jugalah selepas ini minit permainan Rodgers ni. Walaupun dahulu dia hat-trick kan, hat-trick dia jumpa Celtic. Lepas tu dia ketum balik, tidak skor di Liga. Saya rasa saya lebih pilih pada Kluivert lah. Lagi pula Kluivert ni pun minit permainan tu dia terjamin. Lagi pula Kluivert ni memang sentiasa kita orang tu okey, dia punya tahap disiplin player ditambah dengan player-player lain seperti Ouattara, Semenyo. So Kluivert punya permainan pun dan juga jaminan skor tu akan tinggi lah berbanding Rodgers. Baik, faham. Jadi jawapan sahabat beli Kluivert menentang Southampton away. Jadi untuk kawan sahabat-sahabat di luar sana, Rodgers telah memungut 8 kad kuning. Jadi lagi 2 kad kuning, dia akan digantung 2 perlawanan. Dan juga Kluivert isterinya due untuk melahirkan anak game week hadapan. Jadi sahabat-sahabat di luar sana fikirkanlah. Jadi jawapan ni semalam dia menang kan lawan Everton, dan dia tiada di bangku simpanan pun. So saya rasa dia akan main lah, sebab mungkin dia punya feeling keceriaan tu, saya rasa mungkin dia akan skor kau je lepas ini lah, saya rasa. Sebab apa tu yang dirisaukan ialah perlawanan Everton menentang Liverpool, sahabat. Kalau Bournemouth pun boleh gigit Everton dengan second team dia, saya rasa Liverpool pun boleh lah. Mungkin siapa yang ada Moyes tu tak boleh berharap sangat lah. Itulah, itu yang sekarang ni Brown berfikir sama ada mau kekalkan Moyes ataupun beli AM lain lah. Okay. Baik, faham. Jadi jawapan sahabat ialah Kluivert. Soalan seterusnya, Semenyo ataupun Dango Utara. Untuk ini minggu banyak soalan-soalan daripada Bobot ni. So untuk Semenyo dan Utara Dango ni player yang saya rasakan sama-sama kuat lah, sama-sama kuat dan juga berdisiplin, dan juga boleh menghasilkan gol bila-bila masa.
Cumanya mungkin saya lebih suka dengan Semenyo lah. Sebab Semenyo ni dia suka shoot dari luar kotak penalti. Itu yang saya tengok lah. Cuma Otara Dongo ni dia bermain di nombor 10. Memang dia sentiasa berada di kotak penalti yang mengharapkan mungkin bantuan daripada Semenyo, bantuan daripada Kluivert. So mungkin lebih kepada Semenyo lah. Sebab Semenyo punya attacking dan juga return dia tu bagus lah berbanding Otara ni. So saya lebih pilih pada Semenyo lah. Di jawapan sahabat ialah Semenyo. Soalan seterusnya, kekal dengan slot ataupun beralih kepada Emery untuk mendapatkan mata bonus jadual? Apa pandangan sahabat? Walaupun saya belum guna sepunya assistant manager, saya tengok lebih kepada slot lah. Saya tengok lebih kepada slot. Kalau saya ada slot, saya akan kekalkan terus. Walaupun saya tahu dia ni lepas ni dia akan lawan MC lah. Tapi MC pun sekarang pun bolos merata-rata. Dan semalam pun hampir kalah dengan kelab division kedua. Itu saya dah tengok tu. Sikit kalah lagi. Dengan division kedua Liga. Sikit lagi. Jadi saya rasa kalau kelab-kelab bawah pun boleh boloskan MC, apalagi dengan Liverpool yang diorang punya serangan memang betul-betul kuat. Saya rasa saya teruskanlah untuk slot. Untuk Emery pula, walaupun dia ada perlawanan mudah iaitu Ipswich, saya rasa selepas ini dia akan lawan Liverpool dan juga Chelsea. Saya rasa agak susah lah untuk Emery untuk dapat mata assistant manager lah. Mungkin ada pun mungkin dalam satu gol gitu, ataupun kalau bolos dia kira macam rugilah, rugi. So saya lebih pada slot lah. Kalau ada saya slot, saya akan teruskan mainkan slot untuk 3 game seterusnya. Jadi faham, jadi jawapan sahabat kekal bersama Ani slot. Soalan seterusnya, Ahmad, bench atau mainkan menentang Spurs away? Walaupun saya ni fans MU, kedua-dua tim ni saya rasa agak sukar lah sebab berada di bawah tahap permainan yang sebenar lah. Walaupun kita tengok di peringkat Eropah ni orang okey. Bila main Liga terus down habis. Itu yang kira pelik jugalah. Jadi sebab saya pun ada Ahmad juga. Mungkin kalau siapa-siapa yang nak benchkan tu bagus jual sekali lah. Jangan benchkan lah, bagus jual, mungkin beli Kluivert kah, mungkin beli aset Liverpool ataupun aset Aston Villa. Sebab Ahmad pun dia punya permainan sekarang pun agak menurun lah. Baru-baru ni pun lawan Leicester City pun walaupun bermain 90 minit, dia agak mengecewakan jugalah. So kalau ada Ahmad tu fikir-fikirkan lah. Kalau saya ni ada Ahmad ni mungkin saya rasa saya akan jual lah untuk ini minggu. Kalau ada nak mainkan juga, teruskan. Sebab Spurs ni pun, yalah, kita pun tahu juga keadaan Spurs ni yang turun naik performance, kita pun tidak boleh agak lah. Mungkin MU jumpa Spurs ni mungkin berakhir dengan seri atau sama, agak susah kita punya tengok dan punya performance kedua-dua ni sebab memang agak berunsingkan jugalah di dalam liga ni. Baik, faham. Jadi sahabat-sahabat, kalau ada lebihan transfer, jual Ahmad. Kalau ada masalah lain pada posisi lain, boleh mainkan Ahmad Diallo. Baik, soalan seterusnya, Ismail Sarr, simpan ataupun jual? Dah stres owner dia ni. Owner dia dah stres kan? Memang stres sebab nasib saya tiada lah. Crystal Palace punya player saya memang tiada lah. Cuma yang okeynya ni untuk Crystal Palace ni, dia punya FDR sampai game week 31 ni, dia okey. Saya tengok dia okey lah. Di atas kertas memang kita tengok dia okey lah, dia punya FDR-nya. Cumanya Ismail Sarr ni semenjak beberapa game ni dia agak ketum jugalah. Memang agak susah juga sebab bila saya tengok YouTuber sekarang ni,
mereka lebih memilih midfielder daripada Bournemouth. Itu yang orang fikir. Dan juga untuk player-player yang macam kurang ternama ataupun attacking yang kurang macam Ismail Sarr ni, orang akan buang lah ataupun mungkin bench ke. So, mungkin orang lebih refer kepada Eze berbanding untuk Ismail Sarr lah. So kalau ada Ismail Sarr ni bagus jual lah. Ambil player-player yang sekarang ni yang boleh mendatangkan mata poin tinggi lah. Sebab makin kita simpan Ismail Sarr ni, kira agak macam merungsingkan jugalah. Kalau saya memang saya jual lah. Baik, faham. Jadi jawapan sahabat, jual Ismail Sarr. Soalan seterusnya, Eze menentang Everton home ataupun Mbeumo menentang West Ham away. Okey, kalau kita nak tengok lah daripada persembahan West Ham ni, dari minggu pertama hingga minggu ke-24 ni, dia hanya ada 2 clean sheet sahaja. Jadi memandangkan mereka akan melawan Brentford ini minggu, saya rasa mungkin Mbeumo boleh membuat sesuatu lah. Dan juga Eze pun saya rasa boleh buat comeback juga. Sebab semalam Everton sudah kalah 2-0. Saya rasa untuk lawan Everton ni pun kira agak susah jugalah. Agak susah juga. Jadi saya lebih kepada Mbeumo lah. Sebab saya tengok pun walaupun FDR untuk Brentford ni dia agak sukar juga, tapi saya rasa Mbeumo boleh buat sesuatu lah. So kalau kita tengok permainan lalu, Crystal Palace jumpa Brentford, Brentford menang 2-1 dan Mbeumo menjaringkan 1 gol lah. So saya rasa Mbeumo ini boleh membuat sesuatu lah bila berjumpa dengan West Ham nanti. Lagi pula Mbeumo ini kita pun tahu juga dia penalty taker. Jadi saya lebih kepada Mbeumo lah untuk lawan West Ham United. Baik, faham. Jadi jawapan sahabat, Mbeumo menentang West Ham away. Soalan seterusnya, beli Rashford untuk double game week Aston Villa. Apa pandangan sahabat? Ini soalan panas ni. Sebab ramai juga yang berfikir tentang Rashford ni. Tapi pada pandangan saya lah, sebab Rashford ni sudah last dia main pertengahan Disember. Last dia main pertengahan Disember itu pun waktu lawan Forest. Dan sejak game week 15 tu hingga game week 24 dia belum pernah main, sama ada di peringkat Eropah ataupun peringkat domestik. So saya rasa untuk beli Rashford ni kena fikirkanlah. Sebab sebagaimana yang kita tahu pun Aston Villa sudah banyak beli player baru. Cumanya mungkin Rashford ni dia boleh main lah, mungkin minit ke 80 ke gitu, minit ke 75 ke gitu. Tapi dia tidak akan jadi starting lah. Walaupun kita tahu Aston Villa ni dia ada double game week, dan kita pun kena tahu juga lah sebab Aston Villa ni dia ada blank game week 29 nanti. So hati-hatilah yang untuk membeli aset Aston Villa yang berlebihan ni, sebab bila kita beli berlebihan nanti kita akan jual lagi. So di situ kita punya tips tu akan kurang lah. So kalau bagi saya untuk Rashford ni jangan dululah dibeli. Banyak player yang bermain midfield yang kita rasa okey, itu yang kita dahulukan lah. Baik, faham sahabat. Elakkan membeli Rashford. Ini kerana follower kita ni dia rasa Rashford akan jadi macam Jesse Lingard sahabat. Beberapa musim itu yang saya dengar lah. Diorang cakap awal-awal memang akan dia buat sesuatu yang okey lah. Tapi kita pun tahu juga mungkin seminggu game 1-2 apa tu perlawanan game pertama, game kedua tu mungkin dia okey, lepas tu dia akan merudum lagi tu. Selalunya begitulah. Player-player yang tidak menentu, yang tidak tentu arah tu.
Baik, faham. Jadi elakkan memuli Rashford, terutama jika sahabat-sahabat tidak mainkan free hit pada game week blank game week 29. Soalan seterusnya, João Pedro menentang Chelsea home, simpan ataupun jual? Pagi tadi dia tak main ni sahabat. Ya, dia tak main. Dia menang kan 2-1. Dia menang lawan apa? Lawan semua. Chelsea. Dia lawan Chelsea, betul, Chelsea. Dan mereka akan bertembung semula di peringkat liga lagi ni, macam mana? Tengok macam mana. Saya rasa Chelsea akan balas dendam ni. So itu yang saya agaklah jadi kalau kita ikutkan pada João Pedro ni, dia sudah 4 game blank lah. Saya tengok daripada data dia 4 game sudah blank, dan juga Welbeck pun sudah kembali fit. So saya rasa minit João Pedro ni serasa akan kurang lah lepas ini. Lagi pula dengan tengok keadaan Brighton pun yang turun naik performance pun yang tidak menentu, saya rasa kalau ada João Pedro tu bagus jual lah. Mungkin kita boleh beli paling player apa forward yang sekarang dorang target adalah Oli Watkins lah, yang akan dorang target. Tapi kita pun kena faham jugalah dengan double game week ni kadang-kadang tidak indah lah, tidak selalu scam. Indah pada pandangan mata, tapi poin nanti pun lagi teruk daripada yang game week guna yang player game week main satu game week saja. So bagi saya João Pedro tidak jual lah. Macam kes Chris Wood sahabat, ramai jual untuk Ndai. Jadi itulah nasib Indaya itu, dia menjaringkan minit-minit akhir gol kan, tak silap saya 1 gol, jadi ada selega lah. Baik, faham sahabat. Jadi jawapan sahabat jual João Pedro. Soalan seterusnya, Bowen menentang Brentford home ataupun Luis Diaz menentang Wolves home? Walaupun kita tahu Bowen baru sembuh daripada kecederaan, dia main 90 minit dan skor. Tapi dia tewas lah. Dia tewas dengan apa tu? Dia lawan berapa ni? West Ham. Ya. Dia tewas 2-1 lah. So bagi saya untuk memilih Bowen dengan Luis Diaz ni, walaupun kita tahu Luis Diaz ni Liverpool ni memang akan ada double game week. So saya lebih kepada Luis Diaz lah. Walaupun kita tahu Bowen ni playing taker, tapi saya rasa lepas ini permainannya mungkin akan kurang lah. Sebab dia pun baru sembuh daripada kecederaan. Saya rasa dia tidak akan dimainkan terlalu kerap lah untuk game-game yang padat seperti begini ni. So memandangkan dia baru sembuh, saya lebih pilih pada Luis Diaz sebab dia pun ada double game week, mungkin lebih membawa lagi mata serangan poin lah untuk Luis Diaz ni. Baik, faham. Jadi jawapan sahabat Luis Diaz kerana kelebihan jadual double game week. Baik sahabat, itu saja soalan daripada rakan FPL. Ada kata-kata terakhir sebelum mereka menghadapi game week ke-25. Okey, memandangkan game week 25 ni akan berlangsung Sabtu pagi. Awal game tu Chelsea jumpa Brighton. So kita akan tengok dulu lah, bagi habis dulu kita punya perlawanan FA Cup ni. Sebab kita tidak tahu banyak player-player mungkin akan cedera ke. So kita elakkan untuk buat transfer awal lah. Dan memandangkan kita punya chip sekarang pun ataupun assistant manager pun ramai yang guna. So kita tengok mana tempat yang kita rasa sesuai lah untuk kita letakkan kita punya assistant manager. Kalau macam saya, mungkin saya punya assistant manager mungkin saya akan guna lewat lah. Mungkin saya akan guna dalam minggu 36. Itu saya target lah. So,
minggu 36 dia ada double game week lagi, tapi dia small lah. Ada small, mungkin saya akan guna season manager situlah. Tapi untuk saya punya triple cap, mungkin saya akan guna ni game week 25 untuk Salah. Baik, faham sahabat. Jadi jadual lebih mudah lah atas kertas Wolf dan Aston Villa. Aston Villa. Baik sahabat, terima kasih kerana bersama rakan FPL. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.